Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat bertemu sekali lagi di dalam ruang Sembang Santai Geologi melalui channel Cinta Risa ini bersama saya Dr. Hamzah Muhammad, mantan Profesor Geologi. Apa khabar semua? Moga-moga semua anda sedang berada dalam keadaan sihat walafiat. Saudara-saudara sekalian, kejadian bencana ataupun fenomena alam sebagai contohnya cuaca terjadi mengikut hukum-hukum yang tertentu. Walau bagaimanapun, sesekali terdapat juga keadaan di mana seolah-olahnya terdapat penyimpangan daripada hukum-hukum yang biasa itu. Saya ambil satu contoh di sini, iaitu tentang kejadian salji yang kita lazim mengetahui ialah bahawa salji itu biasanya turun pada kawasan-kawasan sejuk, terutama di musim sejuk, iaitu di negara-negara yang terletak pada garis lintang yang tinggi, biasanya atas daripada 50 darjah utara. Tetapi ada juga sesekali dilaporkan kejadian turunnya salji ini di kawasan negeri-negeri yang bergaris lintang lebih rendah lagi, iaitu di kawasan-kawasan subtropika yang garis lintangnya lebih sedikit daripada 23 darjah utara. Jadi saya ingin di sini jelaskan sedikit tentang fenomena salji ini secara umum saja. Moga-moga memberi manfaat kepada kita semua. Sebelum itu, sebagaimana biasa, saya mohon kepada anda semua untuk memberikan share kepada video ini supaya lebih ramai orang akan mendapat manfaat daripadanya. Berikan juga like dan jangan lupa subscribe video ini dan tekan bell button pada video ini. Terima kasih. Kita mengetahui bahawa air salah satu daripada kurniaan ilahi yang paling berharga untuk hidup-hidupan wujud dalam 3 bentuk. Yang pertama sebagai cecair atau liquid. Kemudian bentuk keduanya ialah pepejal atau solid, dan ketiganya dalam bentuk gas ataupun wap air. Jadi untuk yang pepejal ni ada 2 bentuk pula, iaitu yang dalam bentuk padu ataupun betul-betul pejal solid, seperti kita mengeluarkan ketulan ais daripada peti ais kita, jadi padu begitu. Bentuk yang keduanya, yang pepejal ini, ialah dalam bentuk flakes ataupun keping-keping halus yang nipis, dan itulah yang menjadi komponen kepada salji. Apakah syarat untuk air cecair ini berubah kepada pepejal ataupun solid? Ini biasa sekali kita dengar, iaitu haruslah suhu berada di bawah takat lebur, iaitu di bawah 0 darjah Celsius untuk satu tempoh yang agak lama. Walau begitu, kejadian salji berbeza sedikit dengan kejadian
pembukuan air ini kerana selain daripada memerlukan suhu di bawah daripada aras beku, ada syarat tambahan untuk membolehkan salji kekal, iaitu kepingan-kepingan nipis ais itu kekal, iaitu kelembapan di situ haruslah berada pada tahap yang rendah, atau ini disebut sebagai low moisture. Bagaimana kita boleh mendapat keadaan suhu yang rendah ini? Ini pun sudah lumrah pada kita, iaitu yang pertamanya, suhu rendah di bawah tahap beku ini berada di kawasan-kawasan yang bergaris lintang tinggi, iaitu misalnya di kawasan-kawasan Antartika, di mana sepanjang masa diliputi salji, ataupun di kawasan-kawasan bertanah tinggi, di mana negeri-negeri itu terletak di kawasan yang bergaris lintang sekitar 50 darjah utara ke atas. Satu lagi punca suhu menurun ini yang membolehkan pembukuan air berlaku ialah kesan daripada ketinggian. Jadi di sini saya ingin memperlihatkan rajah yang saya sediakan untuk menjelaskan konsep ketinggian dan pembekuan air, khususnya untuk pembentukan flakes atau keping-keping salji itu. Umum mengetahui daripada kajian yang diterima pakai pada masa ini, terdapat perkaitan di antara suhu muka bumi ini dengan ketinggian, dan disetujui bahawa dengan menaiknya ketinggian tiap-tiap 1 kilometer, suhu akan turun sebanyak 6,5 darjah Celsius. Jadi ini saya gambarkan satu situasi di negara kita. Dua puncak tertinggi, satu di Malaysia Timur, iaitu di Sabah, dan satu lagi di negeri Pahang di Malaysia Barat, iaitu Gunung Kinabalu dan Gunung Tahan. Kalau kita perhatikan di sini, ketinggian Gunung Kinabalu ialah 4,095 meter atau 4.095 meter, dan ketinggian Gunung Tahan ialah 2,187 meter atau 2.187 meter. Jadi kita lihat apakah kesan ketinggian kepada suhu. Kalau ini paras laut di Malaysia, dan kita tahu suhu purata harian semenanjung ialah sekitar 27 darjah Celsius pada aras laut, penaikan setiap kilometer akan menurunkan suhu. Dan kita tengok di sini pada 1 kilometer pertama 20.56 darjah Celsius, sudah lebih sejuk. Kemudian turun kepada 14 pada ketinggian 2, turun kepada 3 kilometer, turun kepada 7.5, pada 4 kilometer tinggal 1 darjah Celsius saja, dan 5 kilometer sudah mula negatif, iaitu tolak 5.5 darjah Celsius. Jadi mengikut teori pembekuan tadi, di atas daripada 4 ataupun antara 4 km ketinggian dengan 5 ini boleh berlaku pembekuan air, kerana di Kinabalu itu ialah 4.095 km, dan di situ suhunya sekitar 0.4 darjah. Jadi boleh berlaku salji di sekitaran itu dengan syarat seperti yang saya nyatakan tadi, haruslah kelembapan berada pada aras yang kecil atau rendah. Jadi kalau berlaku sesuatu penurunan salji di kawasan ini, kita boleh mengaitkannya dengan satu kondisi yang dipenuhi, iaitu kelembapan yang rendah pada ketika itu.
Kemudian bila berlaku salji, dia akan pecah dan tidak ada apa yang akan turun ke bawah. Untuk gunung tahan misalnya, kita tidak langsung expect atau mengharapkan kejadian seperti di Kinabalu itu, kerana pada ketinggian puncak gunung tahan 2.187 km, suhunya masih berada pada 12.8 darjah Celsius yang langsung tidak memungkinkan pembukuan air menjadi pepejal. Saya ambil kesempatan untuk menunjukkan dua lagi keadaan yang berbeza, iaitu di garis lintang lebih tinggi. Kita ambil Riyadh, iaitu bandar di Saudi sana, yang terletak pada 25 darjah utara, ya, pada 0 km, iaitu di atas permukaan bumi. Suhu di situ ini suhu purata tahunan pada bulan Januari di Riyadh ialah 15 darjah Celsius, dan seperti biasa tadi, dengan naiknya 1 km, pada kilometer pertama suhu 8.5 darjah Celsius, pada kilometer kedua sudah menjadi 2 darjah Celsius. Selepas 2 km, salji boleh terjadi kerana pada 3 km suhu adalah negatif 4.5. Jadi kalau itu yang berlaku, tidaklah begitu mengherankan, dan selepas itu salji mungkin akan bertahan untuk satu jarak ke arah permukaan bumi. Yang lebih ekstrim ialah kejadian seperti di London itu, di mana garis lintangnya ialah 51 darjah utara, cukup sejuk, dan suhu permukaan Januari, iaitu di masa musim dingin di sana, musim sejuk, ialah 5 darjah saja. Jadi dengan penaikan 1 km saja, suhu sudah mencapai di bawah tahap beku, iaitu 1.56 darjah Celsius, dan salji iaitu flakes boleh terbentuk di situ dan mungkin kekal jatuh hingga ke atas permukaan bumi di London. Jadi itulah sedikit penjelasan yang dapat saya buat tentang fenomena salji ini. Moga-moga dengan penerangan itu akan memberi manfaat kepada kita semua dan menambah sedikit ilmu pengetahuan. Sebelum kita berpisah, sekali lagi mohon like dan berikan share kepada video ini supaya lebih ramai orang akan mendapat manfaat ilmu daripadanya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe Cinta Resa dengan hit the bell button untuk video ini. Jadi itu saja, sehingga kita bertemu lagi di video yang akan datang. Saya ucapkan terima kasih kepada semua. Bye.